minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah. Waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ deh. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu yang bertaubat, yakni orang yang bertaubat itu minadz-dzambi, orang yang bertaubat daripada dosa itu, tu kaman la zambalahu, seperti yang, yakni seperti orang yang tiada dosa baginya, bagi at-taib tadi, ataupun bagi man tadi tu, boleh tak? Jadi orang yang bertaubat daripada dosa ni seperti mereka yang tidak ada dosa lah baginya. Jadi ini sebagai targhib lah, menggemarkan kepada kita supaya tidak kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keampunan Allah Taala sangat luas. Jika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan apa sekalipun, jangan serik dan jangan perik untuk kita bertaubat kepada Allah Taala. Anak Allah Taala tu Ghafur. Tu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum. Kerana apa kena minta ampun dengan Tuhan kita tu? Innahu kana ghaffara, kerana sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun. Tu kalau kita tu buat dosa sejak daripada akhir balik siapa mati, umur kata kita 80 ke 70 mati umur. Maka keampunan Allah Ta'ala lebih daripada umur 80, lebih daripada umur 70 tadi. Luah lagi. Maka kerana itulah jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mengerjakan dosa, kata apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian semua ni putus asa daripada rahmat Allah. Kita pun jangan putus asa daripada rahmat Allah, dan jangan kita memutuskan orang lain daripada rahmat Allah pun jangan juga. Tu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, tu di zaman Bani Israel itu ada samaratu akhwani, ada dua adik-beradik, ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Abang dia kaki ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat. Wa fi dzati yaumin, pada satu ketikanya, qala al-'abid minhuma lil 'asi, kata abang dia hak kaki ibadat kepada adik dia hak kaki maksiat tu,
Dia kata mana? Tu la tadkhulannan nar. Pasti memasuklah oleh Allah Taala akan kamu pada api neraka. Walan yaghfirallah. Walan yaghfirallahu laka. Pasti tidak mengampunlah oleh Allah Taala akan dosa engkau. Tu ia putuskan orang dengan daripada rahmat Allah. Maka Nabi SAW cerita bila tak kala mana wafat akhirat kelak. Falamma tawaffahuma, tak kala mana wafatlah kedua-duanya, Allahu waffaqa baina yadayh. Allah Taala hipung dua orang adik-beradik tadi. Faqala Allah Taala, maka Allah Taala kata kepada faqala Allah Taala minhuma lil abid. Maka Allah Taala kata kepada salah seorang daripada kedua adik-beradik yang kaki ibadat pada Allah. Tuhan tanya, Tuhan kata mana? Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Siapakah orang yang memberi izin pada aku untuk mengambil tugas aku sebagai Tuhan? Yang ini duk putuskan orang panggil rahmat aku daripada hamba aku tu. Aku je kata Allah yang layaknya. Rahmat aku tu terlalu luas. Tiba-tiba mungkin putuskan orang daripada rahmat aku. Maka senyak kotak lah habis dia kaki ibadat. Maka Allah Ta'ala masuk api neraka lah. Maka kata Syekh Ibn Atha'illah Al-Sakandari, kenapa habis dia kaki ibadat Allah Ta'ala buh dalam api neraka? Kerana tak kala mana dia kata kepada adik dia, kata mu ni Allah Ta'ala akan masukkan mu dalam api neraka dan tidak sekali-kali Allah Ta'ala ampun dosa. Maka ketika itunya ada mari dalam hati abang dia kaki ibadat ni rasa takabur, rasa selamat, rasa diri dia tu sudah pun ahli syurga. Aku pasti syurga kerana aku tak pernah buat maksiat. Itu Ibn Atha'illah kata. Maka orang abid, orang amat ibadat banyak sekalipun dihumbai oleh Allah Ta'ala dalam api neraka dengan sebab ada sekelumit takabur dalam hati dia. Tu Nabi SAW sabda tu, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Au mithqala dzarratin min kibir. Tak akan masuk syurga sekali-kali orang yang ada dalam hati dia tu sekelumit atau sebesar zarah daripada sifat kibir. Tu maka adik dia tu kenapa Allah Ta'ala buh dalam syurga? Kerana ketika mana abang dia kata lagu tu, dia pun bertaubat dengan Allah Ta'ala, menyesal sungguh-sungguh takut dengan api neraka Allah Ta'ala. Tengok. Maka sebab tu la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah, dan jangan juga kalian memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Tu walau bagaimana pun jahat dia tu, sajak ke siapa ke kita duduk hina, duduk caci, duduk komen itu ini, jangan. Kerana kita tu memutuskan orang itu daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan gitu. Itu bukan cara Islam, bukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tu Maha Pengampun akan sekalian dosa tu semuanya jami'an, semua sekali. Semua sekali, tak kira besar kecil. Maka Nabi SAW nak menggemarkan kita ni pada bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala berkata kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nabi tu nak gemarkan kita ni supaya kita ni bertaubat. Nabi tu 100 kali sehari tu bertaubat. Tidak kurang daripada 100 kali sehari bertaubat Nabi Muhammad SAW. Hak maksum dia tu dideklar oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kita hak tak ada langsung maksum, ismah, mahfuz daripada Allah Ta'ala, sehari sekali pun tak pernah bertaubat. Tu kita. Tu celakanya kita. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Bermula orang bertaubat daripada dosa itu seperti mereka yang tidak ada dosa lah baginya, bagi mereka tak ada dosa, suci bersih. Maka tiap-tiap orang buat dosa tu tak pelik lah. Orang buat dosa tu tak pelik. Kenapa? Memang manusia tu senantiasa berbuat dosa. Tu tidak ada pelik lah. Jangan duk heran lah kalau kita manusia buat dosa, dia ustaz ke dia siapa sekalipun berdosa tu memang orang panggil sunnatullah dah atas kita ni hamba. Tapi hak paling hebat orang panggil orang buat dosa ni, orang buat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tu. Jangan pergi 10 kali kau sejuta kali buat, sejuta kali 10 kali lah kita taubat kepada Allah Ta'ala. Habis. Soal. Diwakili soal pula. Apa perbezaan antara syaitan dan jin dan iblis? Habislah, selesai orang panggil masalah puak-puak hak berahi jamu hatu. Buat menyangka dengan pesilah. Pesilah nak buat sia dengan jamu juga sama ya.
Buai sia tu mana sakit ke gapo ikutlah. Menyakar tu pula orang panggil nak tolak bala ke gapo dah tu ni. Dia jamu hatu dengan beras kunyit pulut kuning ayam panggai ayam golek. Itu orang panggil menyakar. Habislah situ kemudiannya soal. Apa perbezaan antara syaitan dan jin dan iblis? Ini pun berlaku berbagai-bagai khilaf ulama. Tu bagai-bagai khilaf lah. Tengok dia kata. Jawabun bermula jawabnya ialah atas kata Syekh. Yani jika kita menjalani di atas qaul perkataan pendapat yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani ni pengarang kitab Jawharat pengarang atau nazim bagi kitab Nazaman Jawharatit Tauhid itulah. Dia kata tu dalam kitab syarah dia. Mana di dalam kitab Umdatil Muridi Syarhi Jawharatit Tauhid. Dia kata tu dalam kitab Umdatil Murid. Kitab Umdatil Murid ni pun hak dia syarah. Dialah syarah, dialah nazim. Pas syarah dia tu banyaklah kitab dia ni. Kalau kita duk ngajinya ni, Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid taklif Syekh Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Nak cari mana Syekh Ibrahim Al-Baijuri ni habis kitab adalah ke ya? Waktu tu kita nak arah hangat ke Abbas tu. Tu dalam kitab tu nya Syekh Ibrahim Baijuri naqal, pindah ambil perkataan. Itu mana naqal. Bukan pendapat dia sendiri dak lah, pendapat orang sebelum dia nakal saja. Dia pindah ambil perkataan buhlah kitab dia, Umdatil Murid. Dia pindah ambil perkataan siapa nakal tu? Daripada Burhanil Halabi. Tu Burhanil Halabi. Apa kata dia nya? Perkataan hak dinakal tu ini. Bahawa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis alaihi laknatu. Tuh. Ini satu pendapat lah. Yang Islam, komas itu. Bermula yang Islam, yakni bermula jin dan syaitan hak Islam ni daripada mereka itu, daripada anak cucu iblis alaihi laknatu ni dinamai jin. Ini satu pendapat. Dan pendapat ni masyhur lah. Cumanya tak kuat mana, kerana bawah pani tu ada ayat Quran ke, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Soreh dalam Quran Allah Taala kata jin iblis itu daripada jin. Bukan jin tu daripada iblis dah. Yang Islam anak cucu iblis yang Islam daripada mereka itu anak cucu iblis ni dinamai jin. Jadi itlaq jin tu Islam lalu dah. Mengikut pendapat ni lah ni. Dan yang kafir, mana anak cucu yang kafir daripada mereka itu anak cucu iblis laknatullah alaih, dinamai syaitan. Namanya setan. Jadi kalau hak Islam namanya jin, hak kafir namanya syaitan. Ini di atas pendapat Burhanul Halabi, hak dinakal oleh Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bandingannya mana? Sepertilah manusia. Adalah mereka itu manusia daripada anak cucu Adam. Tu. Hak Islam panggil Islam. Hak kafir panggil kafir. Nak gitu ya. Inilah pendapat hak dinakal oleh Ibrahim Al-Baijuri daripada Burhanul Halabi ni. Qaul yang masyhur, pendapat hak masyhur tak sepertinya rajah. Masyhur ni mana kecu, habis orang tahu belaka. Pendapat qaul, yang pendapat yang masyhur pada lidah segala manusia. Manusia semua duk cakap begitulah. Tu. Anak cucu cicit iblis hak kafir panggilnya syaitan, anak cucu cicit hak Islam panggilnya jin. Kuat ke tak kuat? Wallahu a'lam. Sini. Tapi pendapat masyhurnya lagu itulah dia ya. Baik. Dan tersebut di dalam kitab tafsir Jalalaini. Jalalaini ni makna yang dikarang oleh dua jalah. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Karangan Jalaluddin Mahalli dulu, kemudiannya wafat Jalaluddin Mahalli.
Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti sambung pula. Dan tersebut dalam tafsir Jalalain seperti yang demikian itu mana? Anak cucu cicit anak Adam, anak cucu Adam dan anak cucu Iblis ni jatuh, yakni berlaku adawah. Tu berlaku permusuhan. Memanglah dalam Quran sebut qul nahbitu minha jami'a. Begitu tak? Fa imma bukan. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Tu. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turun kalian daripada syurga ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu dengan setengah yang lainnya adawah, berlaku permusuhan. Dan perdaya Iblis akan Adam dalam syurga demikianlah. Kenapa kau orang panggil berlaku jatuh? Jatuh tu makna berlaku permusuhan. Moleknya dan tu kerana lah kerana perdaya, kerana tertipu, menipu oleh Iblis itu. Kerana menipu oleh Iblis akan Adam, akan Nabi kita Nabiullah Adam di dalam syurga. Demikianlah, yakni demikianlah sebab jatuh berlaku, demikianlah sebab jatuh yakni berlaku adawah, permusuhan. Dan bermula perdaya Iblis akan tu kalau moleknya. Dan bermula perdaya, yakni penipuan Iblis akan anak cucunya. Bukan. Tak ada, betul dah. Dan bermula perdaya Iblis, penipuan Iblis dan anak cucunya Iblis. Nya tu majak ramai balik kepada Iblis. Bukan Iblis seorang. Bukan Iblis ekor je. Membuat tipu ni. Anak cucu Iblis pun sama dengan tok nenek dia juga Iblis tu buat kerja nipu juga. Dan perdaya Iblis, yakni penipuan Iblis dan anak cucunya, yakni penipuan anak cucunya Iblis, yakni syaitan, akan anak cucu Adam di dalam dunia. Kalau gitu dan tadi tu atas pada kata jatuh adawah lah. Gitu. Demikianlah, yakni demikianlah sebab jatuh adawah, berlakunya permusuhan di antara Iblis dengan Nabi Adam. Dan demikianlah sebab berlaku, orang panggil jatuhnya perdaya, jatuhnya penipuan. Jatuh tu makna berlakunya penipuan Iblis dan berlakunya perdaya ini penipuan anak cucunya Iblis akan anak cucu Adam di dalam dunia. Gitu aku tu. Salah dia. Kata setengah oleh ulama bahawa jin itu lain daripada syaitan pula dah. Jin tu tak semestinya syaitan. Kata setengah ulama pula bahawa jin itu lain daripada syaitan. Tiap-tiap jin tu boleh tentu syaitan. Kenapa cakap lagu tu? Dari kerana jin itu adalah setengah mereka itu jin mukmin dan setengah mereka itu kafir. Tak okey kita nak kata jin tu pasti dah syaitan. Jin lain daripada syaitan. Kerana ada jin hak mukmin, ada jin hak kafir. Kau sebab tu orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia ni agak kurang sikit lah nak tepatnya. Sebaik-baik jin siapa? Jin yang bersahabat dengan Nabi SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba tu. Jin hak belajar dengan Nabi SAW. Tiba-tiba sebaik-baik jin sejahat-jahat syaitan. Sejahat-jahat manusia dah sini. Sejahat-jahat manusia siapa pengang? Tak kena tu. Kalau hak kenanya duk rasa sebaik-baik jin, atau sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu betul dah sini. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis tu sejahat-jahat jin. Jahat lagi manusia. Jalan ke Firaun tu. Iblis ngiling kepala gila nanti Firaun. Ada kalau kena kat lagu tu lah sepatutnya. Dari kerana jin itu adalah setengah mereka itu jin mukmin, ada hak mukmin hak masuk Islam, dan setengah mereka itu jin kafir.
Dan lagi pula mereka itu jin tu mati. Tu papok setan ni tak mati. Nah, setan ni tak mati. Dan syaitan itu sekaliannya kafir. Artinya di sini ikut pendapat setengah ulama ni, syaitan itu makhluk lain. Makhluk lain daripada makhluk bernama jin. Dah. Makhluk lain. Dan lagi mereka itu jin mati. Padahal bermula syaitan itu sekaliannya syaitan kafir. Tak ada syaitan mukmin, syaitan Islam, syaitan kafir, syaitan itu semuanya kafir. Tiada yang mukmin seorang jua pun. Seka pun tak ada hak mukmin di kalangan syaitan ni. Ada syaitan mukmin ni, syaitan tak apa ni syaitan Islam ni. Syaitan Islam kat mana? Dan tiada mati mereka itu syaitan. Syaitan tak mati melainkan bila matinya serta iblis juga. Tu Allah Ta'ala orang panggil tangguh ke umur iblis syaitan tu. Siapa ke? Hari kiamat. Jadi tak ada apa, boleh terima. Dalam Quran surah sebut. Begitu juga orang panggil Dajjal. Umur dia tu ditangguh oleh Allah Ta'ala. Panjang boleh. Tiba-tiba Nabi Khidir umur dia panjang sampai kelar ni, tak boleh terima. Mitos. Tu belak. Kata Wahab Ibnu Munabbih. Bukan Mambah dah. Belak dobit ya situ. Ibnu Mambah. Mambah kat mana? Munabbih. Kata Wahab Ibnu Munabbih, bahawasanya jin itu beberapa jenis. Jin tu banyak jenis lah jin. Ada anwa' dia, ada nok bagai-bagai jenis. Setengah mereka itu jin bagainya nok jenisnya makan dan minum dan bernikah dan beranak. Jadi jin tu ada bagai-bagai jenis bangsa pula. Ada setengah daripada jin tu makan, minum, nikah, beranak sepore. Dan setengah mereka itu jin pula, kata Wahab Ibnu Munabbih, tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Ada macam-macam jenis lah makhluk tu. Jin tu sendiri tu ada hak jenis makan, minum, nikah, kahwin. Ada hak jenis tak makan, minum, tak nikah, kahwin. Tengok. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah. Ada dua kelompok. Dua puak. Taifah ni dua puak. Suatu ini satu daripada dua taifah tadi itu, taifah makan mereka itu jin. Satu taifah ni seperti manusia. Makan nasi, makan ayam golek, ayam panggil berapa lah. Kan nasi khabu pun manusia. Dan suatu taifah yang ini satu lagi daripada dua taifah tu adalah mereka itu jin makan dengan mencium jua. Makan tu dengan hidu saja. Tu kita ayat dah kemarin mencium jua. Tu jadi hak makan supaya manusia tu makan makanan di alam dia lah, tak ada duk makan di alam kita ni. Hak mencium hak cium ni dia nak makan hak makanan di alam manusia ni dengan cium jua. Itulah yang disebut di dalam Umdatil Muri karangan Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani. Syahdan yang tersebut di dalam kitab Yawaqiti wal Jawahir. Nih yang tersebut, yakni barang yang tersebut di dalam kitab Yawaqiti wal Jawahiri. Siapa dia? Karangan siapa? Karangan bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni anak murid kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau tak silap lah. Dhabit gitulah. Cek balik tengok. Tu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Banyak juga dia karangan, tapi dia masyhur kot tasawuf. Tapi fiqh pun ada. Mizanul Kubra. Itu karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani lah tu. Lagi kitab apa lagi? Anwarul Qudusiyah. Ada tak silap Anwarul Qudusiyah. Itu pun karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Banyaklah karangan dia ni banyak. Antaranya Yawaqitu wal Jawahir. Ni ada diterjemuh dalam bahasa Jawi ni. Bahawa apa hak disebutnya dalam kitab tu, bahawa bermula iblis itu bukan ia iblis bapa oleh sekalian jin, bukan.
Jadi bukanlah seperti mana pendapat hak masyhur kata iblis ni tok nenek bagi jin-jin. Hak mana kafir panggilnya syaitan, hak mana Islam panggilnya jin. Seperti bandingannya manusia tok nenek dia tok ada. Tu. Bukan gitu, tak betul gitu. Bukanlah ia iblis tu bapa oleh sekalian jin. Seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Hak masyhurnya gitulah. Hak masyhur tak semestinya betul. Dari kerana apa kau orang panggil bukanlah iblis tu bapa bagi sekalian jin, tok nenek bagi sekalian jin? Dari kerana beberapa jin maujud dahulu daripada iblis. Jin ni ada dulu pada iblis. Sebelum iblis tu ada dah jin-jin. Nah. Hanya tapi hak ni nampak nak marjuh ke dia nya. Nak pendapat ni nampak nak lemah juga. Hanya adalah iblis itu daripada jin. Betul, hak ni betul. Dan ia iblis itulah yang mula-mula derhaka akan Allah Taala daripada jin. Ni nampaknya nak marjuh sikit. Kenapa? Karenanya jin yang sebelum daripada iblis tu ramai dah hak derhaka. Kita mengaji ke tafsir. Jadi satu-satunya jin yang baik, yang ibadat kuatnya iblis. Azazil nama dia tiga tu. Nama dia sebenarnya Haris, kata setengahnya. Haris. Nama iblis ni nama Haris asalnya. Ketika mana naik ke langit namanya Azazil. Mana ketika mana dilaknat pula namanya iblis. Jadinya dialah satu-satunya jin yang kuat ibadat. Siapa nak semaya naik langit. Langit pertama nama itu, nama ini, nama-nama lain-lain semua. Siapalah lepas langit ketujuh, Azazil. Jadi tok guru bagi malaikat. Itu. Jadi Allah Ta'ala hantar ke Azazil tu untuk lawan jin-jin hak mendiami bumi ni, kerana jin-jin ketika tu derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi di sini nak nampaknya marjuh sikit lah. Kerana apa? Kerana hak derhaka di kalangan jin ni bukan iblis saja. Ramai dah hak derhaka. Tu. Barangkalinya yang mula-mula derhaka bagi pihak batin lah. Tu. Derhaka sini bagi pihak batin hati. Itu takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tanggung gitulah. Sebab kalau nak kata mula-mula derhaka tu, bukan dia. Sebelum tu jin ramai ada derhaka. Kalau tidak apa-apa Tuhan suruh bunuh sekalian jin tu, sehingga jin tu lari habis masuk dalam gua, masuk dalam laut ke apa. Cari tempat-tempat hak tak ada manusia. Hak tak ada orang panggil hak tempat susu dalam gua, atas bukit, dalam bukit, dalam hutan, bawah laut. Tu tempat-tempat jin tu sebut dalam tafsir tu. Kenapa? Kerana iblis tu kata Azazil tu tak derhaka lagi. Jadi boleh jadi yang mula-mula derhaka pada pihak batin. Mana? Batin hati ni aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu. Dalilnya mana? Seperti firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Artinya firman Allah Ta'ala terjemah, tatak kala kami kata bagi segala malaikat. Kami itu Allah Ta'ala lah, kami perintah. Tatak kala mana Allah Ta'ala perintah bagi sekalian malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu sekalian, para-para malaikat. Ketika tu iblis ada tak? Iblis ketika tu termasuk minhu lah, termasuk daripada malaikat jugalah ketika tu nya. Kerana dia jadi ketua panglima perang lawan kepada jin-jin hak derhaka dengan Allah Ta'ala di dunia ni. Tu fasajadu, maka sujud sekalian mereka itu malaikat. Baginya bagi Adam. Sujud ana hormat lah. Illa iblis, melainkan iblis juga. Yang enggan daripada sujud. Lalu Allah Ta'ala Allah Ta'ala cerita. Iblis tu siapa? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jelas Quran sendiri sebut lagu tu. Bukan jin tu daripada iblis. Iblis tu setengah daripada jin. Adalah ia iblis. Daripada ini setengah daripada jin. Fafasaqa, maka derhakalah ia iblis. An yang ni tinggal. Anil matruk. Daripada ini tinggal daripada
amri rabbih, tinggal daripada suruh Tuhannya, tidak buat, tinggal perintah Tuhan. Mana tidak hormat, tidak sujud hormat, tahiyat kepada tu Adam alaihi salam. Adapun mula-mula yang derhaka akan Allah daripada manusia, maka iaitu yang mula-mula derhaka akan Allah daripada manusia tu Qabil. Qabil ni anak, ini anak laki-laki bagi Adam. Habis itulah. Soal, adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Molek ke kita berkhadam dengan jin? Tu bersahabat dengan jin. Tu wa amama tu gapo? Jin. Nah. Molek ke tak molek? Jawabun bermula jawab. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata tu dalam kitab yang tersebut, kitab yang samalah, kitab Yawaqi wal Jawahir, Yawaqiti wal Jawahiri. Dia sebut apa? Ini maqalul qaul. Bahawa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat keji. Qabih. Nah, tu keji. Bukan benda hak bagus. Demo berkhadam dengan jin. Hebat demo. Hebat kepala bapakmu. Qabih. Sangat keji. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama. Dia terima amalan tu ini berhenti ngaji pondok. Tak boleh dah. Ya kata. Cukup dah. Ada dah tu Isin Siriani ke apa dah tu ni. Amalan-amalan tu, amalan-amalan ni. Awak gapo lagi duduk sekedudukan dengan tutup guru nak ngaji apa tak payahlah ya. Pada ngaji gitu. Maka orang itu sangat jahil, sangat bodoh tu. Dari kerana apa sangat jahil? Dari kerana yang ghalib, kebiasaan ada atas jin itu ghalib. Sahlah menyalahi ghalib. Tak ada apa. Jadi jangan pula kita duk marah orang duduk sahabat ngaji hak Islam ada, bukan tak ada, ada sungguh. Bukan tak ada. Ada. Nah. Cuma hak ghalibnya atas jin itu adalah perbuatan. Dan perbuatannya tu tinggalnya tak. Perbuatannya jin. Dan perkataannya jin itu terlebih apa tu? Terlebih-lebihnya, mana berlebih, bukan ter tu. Nah, berlebih-lebihnya cerita sepatutnya 5 minitnya jadi 10 minit gitu. Berlebih-lebih, melampau-lampau. Tu benda lagu tu ya, tapi tambah tokok situ, berlebih-lebih, tokok tambah. Dan dusta juga. Tu. Kalau tidak berlebih-lebih pun pakai belawak terus. Itulah hak ghalib adat jinnya. Seperti kelakuan manusia yang fasik lah bandingannya. Supaya manusia hak fasik. Sebab tu nak ayat kata jin sini hak dimaksud jin kafir ataupun jin Islam tapi fasik. Pak kita nak cari mana jin hak Islam hak soleh kat sini. Tu. Orang pun nak cari Islam hak soleh pun susah dah. Lagi kan nak cari jin hak soleh. Nah, nampak macam soleh, serban, jubah, ceramah, lekuk-lekuk takbir situ, takbir sini, neraka itu neraka ni khabar-khabar. Dia duk gagal belah orang ke? Duk main jubah haid orang ke? Nak cari mana? Nak cari mana? Tuan-tuan semua dia ni, manusia hak soleh pun kita nak cari susah. Apa tak lagi jin hak soleh? Jadi bukanlah kita tu larang nak bersahabat dengan jin. Tapi susah. Susah. Nah, seperti kelakuan manusia fasik lah. Jadi mu pakai serba jubah sekalipun, kalau duk mengakali buat dosa besar tak taubat, itu fasik. Nah, itu mana fasik? Khuruju an taatillah, tidak taat pada perintah Allah Taala. Mengakali dosa kecil, berbuat dosa besar dengan tidak taubat. Itu orang panggil fasik. Dah ada ni. Manusia ni pun payah nak cari hak soleh. Nah, hak banyaknya fasik. Duk gamak soleh dah pakai serba yang berapa berjurus jerang dah. Nah, ceramah lekuk-lekuk. Takbir situ, takbir sini, 14 dah takbir. Nah, Islam tu Islam ni. Allah kau orang kafir nasionalis lah. Tolak Islam lah. Nah, Allah dia kat Islam lah dia. Huduk ni. Kau kabarnya main bedah jobo orang juga. Pasik juga. Orang pun payah kita nak cari hak soleh. Hak banyak pasik. Maka, betapa kita boleh cari jin hak soleh. Payahlah. Maka orang yang berakal ni, kalau orang itu ada kepala otak hak segar,
Lari ia orang yang berakal depan Allah tak segar daripada bersahabat dan kedudukannya orang yang berakal dengan jin. Ya, tak ambuh ko. Nya tipu gapo pula mampu kerah lah aku. Tu seperti larinya seorang daripada bersahabat dan kedudukan dengan manusia yang fasik. Enak ke kita sahabat dengan orang togong arak, mabuk-mabuk, zinab, judi. Tak ambuh. Sebagaimana kita tu tak ambuh bersahabat dengan orang jahat, manusia hak fasik, manusia hak jahat. Begitu jugalah orang berakal ni lari tak usah bersahabat, tak usah kedudukan berkhadar dengan jin. Dia kata jin Islam pun ada hak jahat. Nak cari hak soleh. Orang lagi kai payah nak cari hak soleh, apatah lagi jin. Itu lagu tu. Habis tu. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang kedudukannya seorang dengan jin itu beroleh kebajikan. Tak ada. Aku tak pernah tengok Tok Bomo, Tok Pawai, Tok Guru ke, Tok Ustaz, Tok Lebah mana kalau dia bersahabat dengan jin dapat kebaikan. Tak aja tengok aku lagu tu. Hak banyaknya kejahatan lah. Itu maksud. Dari kerana asal kejadian jin itu api. Asal kejadian jin tu api. Sebab tu iblis tu asal daripada api. Kenapa jin lah? Jin asal daripada api asal dia. Dan api itu sangat banyak geraknya. Tu je layu api. Ada ni. Tak ada api tu duduk senyap gitu. Ada api tu lulu orang panggil lulu. Sangat banyak geraknya ini lulu. Datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya. Pasti dah. Nyada dah orang panggil berlebih-lebihan, cakap lampau-lampau, tokok tambah, dak pun dusta tu. Dan lagi katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahawa jin itu terlebih keras fitnahnya atas orang yang sekedudukan dengan dia dengan jin daripada manusia. Coba duduk dengan jin ni lebih keras lagi, lebih kuat lagi daripada duduk dengan manusia hak fasik. Kita duduk dengan manusia isap rokok lah katanya. Kalau kita tak merokok pakai sudah. Kita duduk dengan manusia hak tak semaya beh. Kalau kita kuat kita semaya beh, tak berjakit. Nak berjakit tu ada lah jalannya, tapi tak kuat mana. Kalau kita tu bahasa kuat juga power perisai kita tu. Tapi kalau dengan jin ubah lalu dah lah, kerana terlebih keras, lebih kuat fitnah dia. Habis itu, dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat. Sudahlah. Ni kalau orang hak tolak Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tak boleh baca dah kitab ni. Tu dia tolak dia bakar. Bagaimana lah saya nak terima orang boleh tolak total tolak Ibn Arabi. Nak bakar kitab ni. Penat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.